pola kain dan pola seluar kita dah settle dah. So sekarang ni kita dah ready untuk naik ke pola bahagian baju. Tapi dalam video ni Abil hanya akan fokus bahagian pola hadapan saja dulu. Sebab dalam TikTok maximum duration adalah 10 minit. Okay, so Abil akan separatekan video by video. So dalam video ni kita hanya fokus bahagian pola hadapan. So next video kita akan masuk ke pola belakang dan juga pola tangan. So kejap lagi Abil akan linkkan dengan video cara kita nak lukis mini pola step by step. Dari situ cuba untuk fahamkan basic formula dan step by step asas dalam mini pola. Then after you faham, baru you boleh transform you punya information tu daripada mini pola kepada actual size. Abil akan buat contoh standard size M, labuh baju 33, bahu ke dada 9 inci dan turunkan 1 inci untuk paras mercu, bahu ke pinggang 15, pinggang ke punggung 8 inci. Kita boleh letak label bahu ke dada, bahu ke pinggang dan labuh dekat bahagian tepi sebagai rujukan. Kemudian bahu 15 inci bahagi 2 dapat 7,5. Bahagian dada 35 tu ukuran ketat 35 tambah 3 inci longgar bahagi 4 untuk buat pola, kita dapat 9,5. Next, keliling pinggang ketat 29 tambah 3 inci longgar bahagi 4 untuk buat pola, kita dapat 8. Tapi untuk pinggang ni kita akan buat style yang ada lisu. So kita kena tambah 1 inci untuk lisu, kita dapat 9 inci. So tandakan 9 inci dekat situ. Bahagian punggung ketat 39 tambah 3 inci longgar bahagi 4 untuk buat pola, kita dapat 10,5. Now kita nak sambung poin-poin yang kita dapat tadi tu. Untuk dada ke pinggang tu dia ada curve in sikit, you gunakan pembaris lengkuk. Kemudian untuk bahagian punggung dia depends pada bukaan hujung baju. Contohlah hujung baju tu Abil nak buat 2 inci So Abil akan tambah kembang dia 2 inci dekat situ. Kemudian kita gunakan pembaris lengkuk tu untuk cantumkan point dari pinggang ke hujung baju. Jadi you all boleh nampak dekat situ ada renggangan sikit dekat bahagian punggung, but it's okay sebab bahagian tu bergantung kepada berapa kembang hujung baju kita. You all juga boleh bagi smooth curve daripada dada, pinggang, punggung dan labuh baju tu bagi cantik macam ni. Okey, tapi sebelum Abil proceed ke bahagian lain, kita tahu kan cara tambah kelonggaran ni ada 2 kaedah. Satu kaedah yang Abil tunjukkan pakai pen hitam, satu lagi kaedah kedua yang Abil tunjukkan guna pen biru, di mana kita ambil ukuran ketat tu terus bahagi 4. Contoh macam untuk punggung 39 bahagi 4 bagi 4 dan kita akan tambah 3/4 untuk kelonggaran, dapat 10,5. Dan dua-dua kaedah ni betul sebab kalau you all compare semua jawapan ni adalah sama dengan kaedah pertama. Okey, now kita nak selesaikan bahagian leher. Bahagian leher untuk saiz M, keliling leher 16 inci. 16 bahagi 6 dapat lebih kurang 2/3/4. So kita gariskan 2/3/4 dekat situ. Dan ke bawah 2/3/4 tambah 1 inci sebab leher kita agak membujur ke bawah sedikit. So untuk yang ini kita akan pakai pembaris L untuk lengkupkan dia, tapi cuma pembaris L ni agak kecil, jadi Abil akan freehand sahaja untuk draft kita kali ni. Dan kita akan turun bahu 1 inci suku ke bawah. So ukuran bahu ni akan ke point leher. Now kita nak buat untuk lengkup ketiak pada badan. So baki selepas turun 1 suku tu kita bahagi 2 untuk carikan middle point. So middle point tu untuk pola hadapan kita masukkan 3 suku inci atau 3/4 inci ke dalam dan kita curve in bentuk lengkuk ketiak. Yang ini gunakan pembaris L juga, tapi disebabkan pembaris ni agak kecil jadi agak susah untuk buat draft, so Abil guna freehand saja. Okey, untuk cantikkan curve bahagian ketiak. So kita dah selesai ketiak tu. Okey, so bahagian atas dah settle, kita selesaikan bahagian bawah pula. Bahagian bawah ni dia untuk cantikkan baju tu, sisi baju kita akan naikkan dalam setengah inci atau 1 inci. Okey, automatically kita dah dapat pola asas untuk baju kurung moden, which is baju kurung moden ni labuh dia 33 inci, tapi kalau kita singkatkan sikit ke 28 inci, kita akan dapat design blouse. Okey, now kita dah dapat 2 design dah dekat sini, baju kurung moden dengan blouse. And then perasan tak dekat bahagian pinggang tu boleh dijadikan rentasan untuk design dress, sama ada you nak buat dress kedut, plated ataupun piplam, boleh bahagian pinggang tu. Okey, now
now kita dah dapat 3 design utama dah. Baju kurung moden, blouse dengan dress. Tapi untuk design-design ni, kalau you all nak tambah princess cut, yang ini Abel tunjukkan princess cut. Biasanya mercu akan turun 1 inci daripada paras dada. So itu paras mercu. So mercu ke mercu kena ukur. Kalau saiz M, mercu ke mercu dia dalam lebih kurang 3 suku. Mercu yang bawah pinggang tu normally panjang dia 4,5. Untuk bahagian ni dia jenis lisu cembung. Jadi you kena gunakan pembaris lengkuk. Letakkan dekat situ 0,5 inci melengkung. Dan bahagian situ pun 0,5 inci melengkung. Bahagian bawah boleh guna pembaris lurus biasa saja. Okey, macam ni. Okey, gariskan untuk bentukkan lisu bahagian situ. So ini adalah style macam mana nak tambah lisu. Daripada lisu ni kita boleh buat princess cut. Letakkan pembaris L tu macam tu dan buat satu garisan princess cut dekat situ. So kita dah dapat dah efek princess cut. Dan dekat sini Abel nak tunjukkan macam mana nak buat lisu sisi. So lisu sisi ni kita akan kira perbezaan antara bahu ke pinggang hadapan dan bahu ke pinggang belakang. Biasanya lebih kurang dalam 1 inci. So kita akan gariskan macam yang you all nampak dalam video ni. Ini adalah cara untuk buat lisu sisi. Okey. Dan kalau you all nak buat jenis princess cut kembang, you boleh luruskan daripada lisu tu ke bawah. And then bahagian situ kita akan tambah lebih kurang 2,5 inci atau 3 inci ke kiri dan ke kanan untuk buat efek gigi buaya pula. Yang ini untuk kalau you all wish to tambah kembang pada princess cut tersebut. Okey, yang ni Abel dah colourkan cantik lah. Okey, untuk you all lebih faham macam mana efek gigi buaya tu terjadi. Okey, so next kalau you all nampak bila kita dah dapat baju kurung moden, blouse dan dress ni dan pelbagai design tambahan kita letak dekat bahagian tengah tu, lisu, princess cut kembang, dan benda-benda ni juga you all boleh buat jubah. Jubah ni hanya perlu labuhkan saja, lebih kurang macam dewasa labuh jubah 53 inci macam tu. Dan hujung jubah tu kita boleh besarkan sikit bukaannya dalam 5 inci lah, biasanya standard. So dah dapat bahagian jubah. Okay, now kita nak extend kita punya design ni kepada design kebaya. So kebaya ni kita kena tambah tinggi collar tu. Okay, tinggi tengkuk kat belakang tu 3 inci. Ni normal lah biasanya. Okay, 3 inci ataupun you nak lebihkan sikit dulu pun tak apa. Later on kita akan check dengan combination bahagian pola belakang. Okay, so and then yang ini you decide nak buat lipatan berapa. For dewasa normally 1,5. You tambah kat situ dan akan tambah 3 lagi garisan. Okay, yang nilai yang sama. 1,5, 1,5, 1,5. So yang ini untuk kelepet kebaya. Okay, so kita akan lunjurkan sampailah hujung baju. Okay, sampai hujung baju kat bawah tu. Tapi perasan tak, untuk kebaya dia ada macam tajam sikit kat bawah. So bahagian tajam tu kita akan tambah dalam 4,5. Okay, and then kita akan serongkan ke sisi baju lah. So yang ini untuk bahagian kelepet kebaya. Untuk kebaya ni kita kena buat modified sikit dekat bahagian leher. Sebab kebaya kan dia tak pakai leher bulat macam dekat pola asas kita. So kita akan modify dekat bahagian leher tu. Okey, lebihan daripada kelepet kebaya tu adalah lisu kebaya. Dekat sini yang Abel colourkan warna biru tu adalah bahagian yang kita extend daripada pola asas baju kurung tadi tu, kita extend kepada pola kebaya. Yang ini penambahan yang perlu kita study lah untuk buat modification. Okey, settle dah untuk draft bahagian pola hadapan. Kita tahu tadi mula-mula kita buat untuk draft kurung moden. Lepas tu kita pendekkan sikit, kita boleh dapat blouse. Dan bahagian pinggang tu kita tahu dia boleh dijadikan sebagai rentasan untuk dress kedut pleated atau peplum. Dan kalau kita labuhkan pola kita, kita dapat design jubah. Dan untuk design-design ni, kalau kita nak add efek pada bahagian tengah badan tu, kita boleh add efek untuk lisu, princess cut dan juga princess cut kembang atau princess cut gigi buaya. Okey, dan design-design ni kita boleh extend lagi untuk jadikan kebaya. So bahagian-bahagian ni semua kita boleh namakan sebagai multipola baju moden wanita. Tapi yang ini kita fokus untuk pola hadapan. Selepas ni kita akan sambung, insya-Allah Abel akan sediakan lagi satu video untuk kita fokus bahagian pola belakang pula.
For those yang nak dapatkan pola untuk lebih mudah, you tak nak pening-pening fikir pasal formula ke apa, just klik sahaja beg kuning dekat bawah ni. Dah ada pola yang tersedia print untuk you. You boleh tengok contoh pola tu dekat beg kuning. Okay, sangat mudah. Just perlu potong pola dan tekap atas kain saja nanti.